Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azim wa ila masyayikhina wal muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa awladina wa usratina wa qarabatina ajma'in, وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد المصطفى سيدنا وشيخنا الشيخ وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ وصلهم وفوعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 5. Ketahui olehmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, ketahui olehmu, maka adalah manusia itu beberapa pangkat pada iman. Betul ke situ? Betul. yakni beberapa darjah atau martabat. Iman ni ada beberapa martabat, beberapa darjah.
Ada kalanya dengan taklid, yakni iman taklid. Apa maksud iman taklid? Iaitu iman ikut-ikutan. Dia beriman sebab orang masuk Islam, dia pun masuk Islam. Kemudian tak belajar-belajar, dia jahil sampai mati. Tu maka mati sebagai iman taklid, iman ikut-ikutan. Terkadang iman taklid itu ialah Islam baka, Islam keturunan. Mak bapa dia Islam, maka dia pun Islam, tapi tak mengaji Islam, mengaji muzik je, dengan cara-cara nak berlakon filem, jadi superstar. Tapi agama tak pernah belajar, ngaku Islam, tapi tak reti perundangan Islam, hukum hakam Islam, Tuhan pun tak kenal, sepak 20 pun taklah mengaji. Itu namanya iman taklid, iman ikut-ikutan. Jadi orang macam ni yang tak, maknanya iman taklid ni ialah orang beriman yang tidak belajar ilmu fardu ain, ataupun dia belajar ilmu fardu ain tapi dia lupa, maka jatuh balik dia jadi iman taklid. Maka dia wajib belajar semula supaya naik imannya dari taklid kepada iman ilmu. Jadi iman taklid ini cukup ramai lah. Banyakkan manusia itu beriman dengan iman taklid. Jadi adakah sah iman taklid ini? Iman taklid ni ada dua pendapat ulama. Pendapat yang dhaif mengatakan iman taklid itu tidak sah, maka matinya tiada iman. Tapi pendapat ini dhaif, tidak boleh dipegang. Pendapat yang muktamadnya, dia ni mukmin tapi asi, mukmin yang asi, yang fasik, mukmin yang bermaksiat, mukmin yang berdosa. Kalau matinya ada iman, tapi nya kena azab neraka dululah. Akhirnya dia akan masuk dalam syurga juga. Jadi jangan duduk di dalam taklid. Sebab Sebab jahil itu mendekatkan diri kepada kufur. Kadang-kadang dia akan buat perkara kufur, seperti dia tak faham akidah, akhirnya dia berpegang dengan akidah kufar sebagai pegangan hidupnya. Dia mengaku beriman, tapi pegangan hidupnya ialah sekularisme. Maka sekularisme itu ialah cara hidup kafir. Apa dia sekularisme? Sekularisme ni faham agama dan kehidupan tidak bercampur. Agama, kehidupan. Macam orang Kristian, agamanya hanya di gereja. Luar gereja tak ada agama. Kau nak hentam apa? Hentam sajalah labu. Tak ada undang-undang lah lepas tu. Buat dosa kat luar, pergi gereja, jumpa padri, taubat dekat padri. Rupa padri itu Tuhan pula. Tapi elok juga. Elok kat mana? Dia hormat tok guru dia. Dia hormat padri dia. Orang Kristian tak lawan padri. Padri ni jahat kot mana pun dia sami'na wa ata'na ni orang Kristian ni. Begitu juga dengan orang Hindu. Hindu ni dia tak lawan Tok Sami dia. Dia tak benarkan Tok Sami dia ambil calon. Pasal apa? Takut terlawan derhaka Tok Guru. Tapi orang Islam Tok Guru dia lawan.
Jangan kata ambil calon, bunuh pun sanggup. Inilah orang Islam pelik. Orang kafir dia reti hormat ulama dia, orang Islam tak reti nak respect tok guru dia, tak reti nak respect ulama dia, tak reti nak hormat pak imam dia. Hanya orang Islam. Pelik ah. Itu saya kata tadi, orang Kristian tu di segi adab dia dengan ulama dia bagus. Orang Hindu tu di segi adab dia dengan tok sami dia bagus. Itu juga dengan orang Buddha. Dia hormat tok sami dia tu cukup bagus. Bila tok sami dia datang ke kedai, kepala botak ya, kadang-kadang selipar tak pakai. Tak payah duduk khabar, saya datang daripada Tok Kong sekian-sekian nak minta derma apa. Tak payah. Dia tengok tok sami dia tuh pergi ambil duit boleh pakai dah. Tok sami dia pun nah gitu angguk ya, tak cakap banyak. Kalau kita ada cop polis, tu derma buat masjid. Ada cop JPJ. Ada cop balai bomba, semua ada tanya cop bomba, cop JPJ, cop polis, dia buat agama apa lagi cop saya tak tahu. Tu dia. Lalah bagi banyak ada masjid. Tu pun kosong. Kita penuhkan masjid tu dulu. Kupang tak duit. Tanya je lebih. Inilah kita umat Islam. Macam mana umat Islam nak pegang dunia sedangkan umat Islam paling ramai di dunia? Macam mana umat Islam nak pegang Malaysia sedangkan Malaysia ni orang Islam paling ramai? Orang Islam pun tak nak tak sokong Islam. Orang Islam pun tak ada hormat kepada orang-orang yang mengamalkan Islam. Orang Islam mempersendakan alim ulama. Orang-orang Islam mempersendakan orang-orang agama. Betul tak? Inilah dia. Sebab itulah Islam walaupun orangnya ramai, penganutnya ramai, tapi tak menggerunkan kafir. Tak menggerunkan kafir. Sebab orang Islam pun tak nak Islam. Maka tak nak orang Islam pada Islam, dia ambil peluang oleh orang kafir untuk menjahanamkan orang-orang Islam. Orang kafir tak boleh mengharap nak menjahanamkan Islam. Orang kafir tak boleh nak menjahanamkan Islam, tapi dia menjahanamkan orang Islam. Itulah dia. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab inilah ni dia belenggu oleh taklid. Iman taklid tadi ni. Akhirnya mereka jadi murtad tanpa disedari. Wallahu ni. Akhirnya orang beriman taklid tadi ni jadi murtad tanpa disedari. Cuma kita tak boleh nak kata dia kafir. Pasal apa? Pasal dia masih mengucap syahadah. Tak boleh kata dia kafir. Sebab dia masih mengucap syahadah dan dia mengaku dia Islam. Yang boleh memfatwakan dia kafir ni majlis syura ulama. Kita seorang-seorang nak pergi kata dia kafir tak boleh. Tak boleh. Walaupun jelas-jelas dia buat benda yang boleh menyebabkan jadi murtad. Gitu. Jadi kita jangan senang-senang nak menghukum orang tu masuk neraka, orang ni masuk neraka, jangan. Tak boleh. Orang mengaji tauhid, dia kena faham perkara ini. Kita orang mengaji tauhid, jangan senang-senang menghukumkan orang tu ahli neraka, masuk neraka, jangan. Itu menunjukkan kita ni tak faham tauhid. Cuma kita boleh menyatakan hukumannya. Barang siapa yang berbuat demikian maka hukumannya masuk neraka. Itu boleh. Barang siapa berbuat demikian maka dia murtad. Itu boleh. Sebut nama sekian-sekian confirm masuk neraka, jangan. Itu tak boleh. Itu dilarang. Sebut nama sekian-sekian confirm kafir, itu tak boleh. Itu dilarang. Mengkafirkan orang ni hanya boleh majlis syura ulama. Telah ditangkap orang tu dan disoal siasat. Disuruh masuk Islam balik, dia tak nak. Dia tetap dengan agama dia yang baru, fahaman dia yang baru. Apa dia?
kepahaman Ayah Pin and Company. Yang tu tak upaya. Majlis Syura kena buat fatwa ke dia. Seorang-seorang kita nak fatwa dia tak boleh. Tu kaedah dia. Bukan senang nak mengkafirkan orang. Begitu juga bukan mudah kita nak menghukumkan orang tu orang ni confirm masuk neraka jangan. Walaupun pada fakta agamanya memang begitu, tapi nak meletakkan satu-satu individu nama dia confirm orang tertentu khusus tak boleh. Umum tak apa. Kebanyakan pendakwah hari ini dia bukan menghukumkan seseorang itu confirm kafir, confirm masuk neraka. Kebanyakan pendakwah hari ini dia menyatakan hukum, tapi orang yang buat tu dia perasan kata dia. Pendakwah tu tak salah dah. Pendakwah tu kata barang siapa dia cakap barang siapa, which one of you, cakap Arabnya. Tapi dia duk rasa makan cili banyak sangat barangkali terasa berdengung sampai ke lubang telinga, taik telinga apa keluar. Dia rasa kata ke dia, ni masalah ni. Itulah masalah tu. Pendakwah tu tak kata ke dia pun. Pendakwah tu cuma membacakan firman Allah. Dia kata barang siapa berbuat demikian maka hukumnya kafir. Tiba-tiba dia buat benda tu, dia kata orang tu katakan dia kafir. Masalah sungguh orang ni. Dengar ceramah tu biar faham, tak faham tanya, Ustaz kata kat saya kah? Tanya direct lagu tu. Ni dah dia dengar video klip. Tu pun yang 3 minit tu. Ceramah tu 60 minit, dia dengar 3 minit je. Hak kena kat dia. Ini masalah orang hari ni. Jadi bukan salah pendakwah tu, salah orang dengar tu. Orang dengar daripada mula sampai habis sejam, dia hak 3 minit tu je. Ni masalah dia ni. Baik, ambil faham. Ini iman taklid ni berat. Ada kalanya arif. Yang ni ada kadang-kala iman itu iman yang arif. Arif ni apa dia? Mengenali. Taklid ni ikut-ikut. Arif ni yang mengenali. Iaitu yang mengenali Allah dan hukum hakam Allah. Taklid ni tak kenal Allah dan tak kenal hukum hakam Allah. Dia ikut-ikut lah. Barangkali dia ikutkan kawan yang masuk Islam. Barangkali sebab mak ayah dah Islam. Maka tu namanya taklid. Beriman tanpa mengenal Allah dan mengenal hukum Allah. Ada kalanya arif. Arif ni ialah orang yang beriman, yang mengenal Allah serta mengenal hukum hakam Allah. Tu beza dia. Titik. Maka orang yang taklid itu iaitu i'tiqad yang jazim. I'tiqad yang jazim maknanya pegangan hati kepada ketuhanan Allah itu kuat, kukuh, tak bergoyah. Lagi muafakat bagi hak, yakni yang bertepatan bagi yang sebenar. Lagi muafakat bagi hak, yakni yang bertepatan dengan yang sebenar. Dia tak buat benda murtad, cuma dia tak kerti fardu ain. Yang keluar daripada hatinya, yakni yang terbit di dalam hatinya, lagi membenarkan dia, yakni dia mengakui akan ketuhanan Allah itu. Barang yang dia kabarkan dia, yakni seperti mana perkara yang diceritakan oleh orang kepadanya, sama ada mak ayah dia ataupun kawan dia. Dia kata Islamlah agama yang sebenar, Tuhannya ialah Allah, nabinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berpegang teguh, tapi dia tak ada ilmu. Allah tu Tuhan, tapi tak ada ilmu nak bahas. Tapi dia yakin sungguh, kau bunuh ya bunuhlah, aku tetap yakin Allah itu Tuhan.
dengan ketiadaan dalil, yakni tetapi ketiadaan dalil. Dia yakin sungguh tapi dalil tak ada. Maknanya hujah tak ada. Dan burhan. Dalil ni apa dia? Iaitu pecaman dari Al-Quran. Burhan iaitu pecaman akal. Dalil ni nakli, burhan ni akli. Dalil ni iaitu dalil nakli yang diambil dari Quran ataupun hadis, dan burhan iaitu pecaman akal, hujah akal. Orang panggil dalil akal. Nakli ni dalil nakli, dalil Quran. Dalil ijmali. Kalau burhan ni dalil ijmali. Dinamakan juga dalil akal. Baik, habis. Maka yang arif itu ada kalanya i'tiqad itu jazim, lagi muafakat barang yang pada Allah serta dengan dalil dan burhan. Yang ni kadang-kala pula orang yang arif itu ialah orang yang ada ilmu serta dalil dan burhan. Dua ni semata-mata. Dia ada ilmu, dia ada dalil. Dia beriman dengan ilmu yang dipelajari, cukup dalil dan cukup burhannya. Itu semata-mata. Inilah pada kebanyakan ahli zahir. Titik di situ. Syarat nak jadi orang awam yang mukmin 3. I'tiqad yang jazam, muafakat bagi yang sebenar dan ada dalil. I'tiqad yang jazam, muafakat bagi yang sebenar dan ada dalil. Itu 3 syarat. I'tiqad yang jazam iaitu pegangan hati yang kukuh, tak bergoyah lagi dah. Yang kedua, muafakat bagi yang sebenar, yang ini bertepatan dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Apa yang dia faham tentang ketuhanan Allah itu tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Dan yang ketiganya ada dalil, maknanya ada hujahnya. Sekurang-kurang hujahnya, sekurang-kurang dalilnya, dalil akli, dalil akal. Apa dia? Ada alam ini, bukti kata ada Tuhan. Dia berpegang teguh lagu tu. Bermakna jadilah dia orang awam yang arif. Tidak lagi orang awam yang taklid. Maka orang awam yang ni, orang awam yang arif ni, arif yang dinamakan arif ahli zahir. Arifnya itu arif pada zahir, bukan pada batin. Sahlah iman dia, ini tentulah sah. Tapi orang macam ni kebanyakan masih lagi tergamak untuk buat dosa, walaupun dia alim. Alim juga, tapi sokong sekular. Ada juga. Pasal apa? Pasal hubbud dunia. Dalam kitab tasawuf dia kata hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Pasal dia cinta dunia lah, maka perangai dia, pegangan dia tak bertepatan dengan ilmu yang dia belajar. Sampai orang pun heran tengok dia. Orang jahil tak lagu tu, dia lagu tu. Oplek. Orang jahil pun faham kita wajib laksanakan hukum Allah. Dia kata tak boleh. Kita negara majmuk, mana boleh? Sampai orang jahil tadi ni yang pakai kopiah terpelanting kopiah, kejut tengok dia. Masa dia kopiah tu masuk balik, tak duduk tak kepala. Tidak jadi bangang pun dia. Ada juga orang putih. Ya, ini contoh-contoh Bal'am bin Ba'ura millennium nama dia.
Contoh-contoh Qarun milenium, contoh-contoh Barsisar milenium. Dia tidak cakna kepada perkembangan agama. Yang dia cakna kepada perkembangan duniawi. Cakna, tak ada khutbah Jumaat. Cakna ni maknanya ambil peduli. Dia tak ambil peduli. Dia cuma ambil peduli hal duniawi, hal agama dak. Padahal dia reti agama. Ada saya pernah jumpa seorang sahabat saya juga. Dia ada PhD syariah. Pernah orang tanya dia, kenapa ustaz tak berterus terang saja dengan orang hukum ni. Dia kata, kalau saya cakap lagi ni, kereta saya 2 biji, siapa nak bayar? Rumah saya tu double story baru beli, siapa nak bayar? Ya Allah. Jadi orang ni pun habang lah kat saya, ni kau ustaz ni kata. Aduh. Ni lah dia PhD syariah. Masya Allah. Dalam satu gaji dia 15,000. Dia rasa besar benar 15,000. Saya nak beritahu penceramah bebas ni, kadang-kadang 3-4 kali ganda pada dia pun. Straight itu juga. Tak kisah. Kau nak gam-gam, kau nak tulis. Dia cuma berceramah bebas tambah abang berapa income dia. Lagi LSDN ikut belakang. Aku dah kena bagi lah. Selasa ni kena pergi. Aduh mak. Baru kena. Silap itu. Sok tu ya. Mau je nak siasat. Nak betul-betul hantam ambil orang berayat boleh jadi menteri. Tu jelas-jelas tu. Ya, bukan 10,000, bukan belas ribu, bukan ribu. Main bilin-bilin ni. Inilah dia. Cakap lagi kita nak tahan dah. Dah juga tu pening kepala. Cuma nak cakap yang tu tadi ya. Alim itu belum lagi menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Sebab tu orang yang ada ilmu, yang sudah lulus fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, kadang-kadang dah boleh baca kitab Arab dah pun, kadang-kadang dah boleh baca kitab tafsir dah pun, dah boleh huraikan hadis, syarah hadis dah pun. Pakar itu pakar ni PhD dah, tapi tenggelam juga dalam lautan dosa, maksiat, hubud dunia. Kerana apa? Kerana dia tidak terjun ke bidang sufi setelah alim. Ni dah penyakit ni, punca dia itu. Ya. Orang-orang yang dah belajar ilmu agama ni, dia wajib pula terjun ke bidang sufi, bukan terhenti atas ilmu tu saja. Sebab dia tak terjun ke bidang sufi lah, dia terjun ke lembah kemunafikan, terkadang akhirnya membawa dia kepada siksaan. Jadilah Bal'am bin Ba'urah milenium. Baik. Jadi kita kena ambil peduli perkara ini. Ya, kena prihatin perkara ini. Jangan terhenti di atas ilmu. Setelah kita belajar, kita kena terjun ke bidang sufi. Banyak kita sebut lagu tu. Kitab Pelita Penuntut tu, kitab mula-mula orang belajar pondok. Dalam kitab tu pun dia sebut. Ya, banyak kali dah saya ulang supaya kita tidak lupa. Jangan tinggalkan kesufian. Ada juga orang yang menjalani jalan-jalan kesufian tetapi tertarik balik ke belakang, jadi hubud dunia. Ada juga. Barangkali salah perjalanan. Macam kita baca hikam semalam, dia salah perjalanan. Dia nak karamah ke, dia nak pejawatan tinggi ke.
Ya. Dia jadi hubud dunia. Kebanyakan dia tu gini. Kebanyakan dia tu tengah-tengah berjalan, tiba-tiba orang besar-besar negara mari kat dia berubat. Sembuh. Dah tu orang besar duk puji dia. Dia tepuk pagi, dah tepuk bau dia, tepuk punggung dia. Belanja dia tu, belanja dulu. Dulu pakai Honda EX Pi. Hari ni dia pakai Honda Civic Pi. Lepas tu duduk lama dia beli pula hak Mercedes bintang 3. 3 bintang tu tak besar lagi, 5 bintang pun besar. Tapi yang paling bagus ni, yang bintang dia banyak, itu lagi besar. Nah, mana tu lambang masjid bulan bintang, itu lagi besar. Tapi dia tak nampak dah, jadi buta rabun. Pasal orang besar-besar duduk keliling dengan dia. Ni dia kalah di situ. Kebanyakan orang kalah di situ bila dikelilingi oleh orang-orang berjawatan tinggi, orang-orang raja, orang-orang sultan. Akhirnya mula dah jalan sufi, dia terpatah ke belakang, jadi terpengaruh dengan duniawi. Maka sebab itulah dipesan oleh Imam Hanafi. Apa kata Imam Hanafi? La taqumu fi babis sultan. Jangan kamu berdiri pada pintu sultan. Maknanya jangan kamu rapat dengan pembesar-pembesar negara. Nanti kamu jadi hubbud dunya. Jadilah orang yang tidak dikenali. Tanda-tanda Allah nak menyelamatkan seseorang sufi itu ialah Allah tidak jadikan dia orang yang dikenali ramai, tak dikenal oleh manusia. Itu tanda-tanda Allah nak menyelamatkan dia. Dan dia pun tidak mahu dikenali. Kadang-kadang dia sendiri yang mengenalkan dirinya. Ni masalah. Saya dulu dia mula cerita. Dia mula cerita, dia nak naikkan diri dia. Sebenarnya orang yang nak naikkan diri dengan menceritakan biodata dirinya tanpa ditanya orang tu, sebenarnya dia sedang menggali lubang nerakanya sendiri. Kalau seseorang tu nak dinaikkan oleh Allah, dia tak payah masuk bakul angkat sendiri. Allah sendiri akan naikkan dia, tak perlu semua. Bila dia sendiri yang masuk bakul, kalau bakul tembus memang angkatlah. Tapi nampaklah kaki bodoh. Tapi kalau dia masuk bakul, dia cerita diri dia tu bermakna apa? Dia sedang menjatuhkan muruahnya sendiri. Jangan sekali-kali kita memuji diri kita di depan orang. Itu bermakna kita sedang menjatuhkan diri kita sendiri. Dan kita juga tak disuruh menjatuhkan diri kita di hadapan orang. Itu bermakna kita membodohkan diri kita sendiri. Maka jadilah orang yang cerdik. Macam mana? Iaitu mencari-cari kesalahan diri, lalu bertaubat dengan Allah, tanpa menceritakan kesalahan dan keburukannya kepada orang, dan tak menceritakan pula kebaikannya dan ibadahnya kepada manusia. Itu tanda-tanda orang cerdik. Kita ni buat jahat pun tak boleh cerita ke orang, buat taat pun tak boleh cerita ke orang. Habis tu buat apa? Nabi kata, yaqulu khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik ataupun duduk diam. Apa maksud yang baik itu? Kita seru manusia kepada Allah, bukan seru manusia kepada kita. Seru manusia kepada Allah. Dah cukup sekarang tu. Bukan seru manusia kepada kita. Baik, habis.
Saya rasa macam nak baca. Tak baca lagi ya? Kitab lain kot. Baik, kita teruskan. Baik. Dan ada kalanya martabat keimanan itu, dan ada kalanya martabat keimanan itu, i'tiqadnya itu jazim, yakni kukuh. Jazim ni maknanya kukuh ataupun putus, tak bergoyah. Lagi mutabiq. Apa dia mutabiq? Iaitu terpahat dalam hati. Mutabiq, terpahat. Ataupun tercop. Asal mutabiq ni tercop. Tercop, terpahat dalam hati. Kita pahat nama kita di pokok, pokok tu tumbang pun tak hilang nama kita tu. Dia tak macam tertulis mari hujan padang. Terpahat ni iaitu tercop. Datanglah hujan ribut apa, melainkan pokok tempat yang dicop tu dipotong orang, dia gergaji orang, hilang lah. Tapi dia tetap kukuh hati dia. Itu kata mutabiqah. Dengan hak, yakni dengan yang sebenarnya. Lagi mustaqar, yakni tetap. Mustaqar maknanya tetap, tak macam lalang. Tetap teguh, itu kata mustaqar, tetap teguh. Tak macam lalang ditiup angin. Dengan didapatnya dengan wujdan. Didapatnya dengan wujdan. Setengah orang baca wujdan. Wujdan pun boleh, wujdan pun boleh. Baca wujdan pun boleh. Apa dia wujdan? Wujdan ni ialah rasaan di mata hati. Bukan hanya keyakinan, tapi rasaan di mata hati. Orang panggil zauq. Orang panggil zauq. Zauq dan wujdan ni ada sikit beza, tapi pada dasarnya hampir sama lah, satu makna. Wujdan ni makna zauq. Dengan ketiadaan berkehendak kepada dalil dan burhan, yang tak perlu lagi kepada hujah dalil dan burhan, maka inilah iman ahlul khawas. Iman ahlul khawas, iaitu orang pilihan. Ahlul khawas maknanya orang pilihan, orang pilihan Tuhan. Ini namanya orang soleh. Orang soleh tapi belum wali. Ini belum wali lagi. Ini berdarjah orang soleh, darjah nafsu mulhimmah. Belum wali lagi ni. Zauq ni bukan wali lagi. Allah. Jadi nak dapat darjah yang ketiga ni, dengan 4 syarat. Yang pertama i'tiqad, yang jazam. Yang kedua mutabiqun bil haqqi. Mutabiqu maknanya terpahat di hati dengan yang sebenarnya. Yang ketiga mustaqar. Dan yang keempat wujdan. Maka jadilah dia orang khawas, orang pilihan Tuhan. Orang ni orang yang awam, yang soleh,
ada padanya tempias kewalian, ya, tapi belum wali, ya. Terkadang terbit pada diri itu, pada dirinya, ya, perkara-perkara ma'unah, belum karamah. Ma'unah belum karamah lagi. Orang yang ni belum selamat lagi sebenarnya. Macam Bal'am bin Ba'murah, dia, orang kata lidah dia masin, dia doa jadi. Tapi akhirnya dia terpengaruh dengan dunia, doa dia tetap jadi, tapi dia dah jatuh daripada soleh kepada asi. Akhirnya jatuh daripada asi kepada nifaqi, jadi munafik, wal'iyyazubillah, jadi kafir. Baik, jadi maknanya orang yang sampai darjah ini belum juga tentu selamat, tetapi dia ni sangat hampir kepada keselamatan. Kalau dia pandai jaga dan dikehendaki oleh Allah, maka dia tu naik lagi darjahnya menjadi yang seterusnya, yang selamat daripada kafir, selamat daripada maksiat. Jadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, jadi orang khawasul khawas. Baik, habis. Jadi ada setengah ulama kata golongan ini adalah golongan yang sudah selamat. Ada setengah kata belum selamat. Ada setengah kata golongan ini ada dua golongan. Yang pertama yang soleh, yang belum wali, tapi dia menghampiri kewalian, sudah ada tempiasnya. Ada setengahnya kata dia ni sudah menghampiri wali kecil. Jadi kita kata lagu ni, pada pendapat yang pertama itu dia belum selamat. Pada pendapat yang kedua itu kita kata dia sudah selamat. Maka kita tawakkul kepada Allah dengan hujah ulama-ulama ini. Dalam kitab Tok Kenali, kitab Qamarul Huda, Tok Kenali kata Ahlul Khawas ni sudah mencapai darjah wali kecil. Kata setengah kitab yang lain, dia belum dapat lagi darjah kewalian, tapi dia sudah ada tempias kewalian, namun masih belum selamat. Jadi ada dua pendapat. Baik, habis. Jadi kitab-kitab ni pun lain kitab, lain pula dia punya huraian menurut ilmu yang Allah anugerah kepada mereka. Tapi dia tak lari sebenarnya, cuma huraian dia. Macam kita kata setengah kitab dia huraian, dia kata yakin tu ada 3. Semua ulama setengah kitab lain pula dia kata yakin tu ada 4. Dibaca lagi kitab lain, dia kata yakin tu ada 5. Macam iman juga, setengah kitab dia kata iman tu ada 3. Setengah kitab dia kata iman itu ada 4 darjat. Setengah kitab dia kata iman itu ada 5 darjat. Sebenarnya bukanlah salah, kitab tu tak salah, cuma huraian dia panjang, detail jadi 5. Secara ringkasnya 3. Begitulah. Pertengahan huraiannya ada 4. Macam juga nafsu. Setengah kitab tasawuf dia kata nafsu tu ada 4 ya. Setengah kitab tasawuf dia kata nafsu tu ada 7. Maka mana itu betul? Maka kita kata gini, yang kata 4 tu secara ringkasnya, yang kata 7 tu secara detailnya. Macam juga kita kata martabat kewalian. Setengah kitab dia kata wali tu ada 7 martabat dia, kabinetnya. Setengah kitab dia kata ada 13. Setengah kitab dia kata ada 19. Setengah kitab dia kata ada 24. Dia campur dengan KSU. Pasal apa?
PSU boleh ganti menteri. Jadi kita kata apa? Yang kata secara 7 tu secara dasarnya, yang kata 24 tu secara detailnya. Jadi bukan salah kita. Mungkin kitab tu nipis, dia kata 7 je lah. Kita tu tebal lah. Dia kata dah 24. Begitu juga dengan jumlah wali-wali Allah. Ya, jumlah wali-wali Allah ni ada. Sebenarnya kitab dia kata ada 1000 lebih. Setiap masa ada 1000 lebih, hampir 1800 orang setiap masa. Yang paling ramai wali itu ialah wali amaman. Wali amaman ini wali yang duduk bersama dengan masyarakat, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Orang tidak mengenalnya, dia mengenal orang, dan dia menyembunyikan dirinya. Dan ini kita tak kenal. Dan kita jangan menuduh seseorang tu wali, hukumnya haram, dosa. Sebab apa? Mengenal wali itu lebih payah, lebih sukar dari mengenal Allah. Mengenal Allah ada sifat-sifatnya yang kita boleh belajar. Wajib belajar sifat 20 untuk kenal Allah. Wali-wali ini nak kenal guna. Oh, dia rajin puasa. Dia rajin puasa, kita kata dia wali. Dia puasa qada. Dia tak pernah puasa. Dan ni baru taubat dia. Dia puasa lah hari-hari. Kita tak boleh kata dia wali. Dia qada puasa wajib. Yang kata wali ni dia puasa sunat sentiasa. Saumul wisal. Macam kisah Pak Cumik wali, dia puasa sepanjang umur dia. Sejak umur 60-an. Sejak umur 60-an ataupun hampir 60 dia berpuasa sampai akhir hayat. Dekat 40 tahun dia berpuasa, melainkan pada hari tahrim saja dia tak puasa. Hari raya haji, raya puasa, hari tasyrik dia tak puasa. Hari lain semua dia puasa. Bukan puasa qada, puasa sunat. Kalau puasa qada tak kira, tu wajib. Baik. Itu namanya ahlul khawas, orang pilihan. Dan ada kalanya imannya itu sebab syuhud akan tajalli Tuhannya. Allah biasa. Atas mata hatinya, maka jadi hapuskan padanya itu wujud yang lain. Maka Allah jua yang maujud, tiada ada sertanya suatu. Seperti yang disebutkan pada hadis, kana Allahu wa la syai' ma'ahu wa huwal ana kama kana alaihi. Adalah Allah maujud dan tiada ada sertanya itu suatu, dan iaitu sekarang seperti barang yang ada dahulu atasnya. Inilah sehingga pangkat yang di atas martabat iman, khawasul khawas, yang dinamakan ahlul khawasil khawas, iaitu orang pilihan yang terpilih. Khawasul khawas maknanya orang pilihan yang terpilih. Inilah darjah waliullah. Kita nak jadi wali apa? Makan banyak wali. Mi Cina aku makan. Kotiau Cina aku makan. Restoran Cina aku masuk mentedara. Nak jadi wali apa? Puasa Ramadan pun berlubang. Puasa Ramadan pun bolong. Mana jadi wali? Boleh nikah boleh tentu sah.
Ada dalam kitab fiqh dia tulis, hampir-hampir di akhir zaman kelak tiada yang layak menjadi wali nikah sekalipun. Jadi wali nikah pun tak layak, apa jadi wali Allah. Orang kata wali nikah banyak kan? Memang banyak, tapi akhir zaman ni menjadi wali nikah pun hampir-hampir dah tak layak dah. Mana nak jadi wali nikah? Mayang tak pernah cukup, jahil berdengung sampai ketua, kaki bola, Piala Dunia nak mari ni. Saya pun dengar khutbah khabar tadi. Khutbah pun cerita bab Piala Dunia, pelik aku tengok. Macam tak salah pula tengok Piala Dunia. Itulah dia akhir zaman. Siapa cakap yang betul, dia kata dusta. Hak cakap dusta tu hak tweet ni. Kalau tengok, takut dah. Dengan khutbah pun takut dah hari ni. Tahulah sakit. Susah lah kita ni. Lama nak cakap-cakap sangat. Marah orang. Dah lah orang dah marah. Tapi itulah di akhir zaman ni. Sampai kalau Tok Qadi pun minat tengok bola, penyokong apa? Penyokong apa lagi? Penyokong idola apa? Brazil. Penyokong kuat Brazil. Padahal duduk dekat kampung kampung ular mati. Nama kampung ada. Tapi sokong sebagai Brazil mesti. Kawan tu pun tak kenal siapa. Tahu lah kita ni. Namanya siapa dia? Namanya Christian McDonald. Sokong kapi dia main bola bola pendek. Nama kita siapa dia? Datuk Paduka, Datuk itu, Datuk ini. Jawatannya apa dia? Qadi. Jawatannya apa dia? Mufti. Habis bila saya nak cerita dekat orang yang tak ada sampai darjah itu punya jawatan, mana dia nak percaya? Tok Mufti pun sokong Liverpool. Ustaz kata tak boleh nak sokong. Pasal apa? Saya nak kata satu ialah ar-radu bil ma'siyati ma'siyatun, ar-radu bil kufri kufrun, wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar, wala tarkanu ila tahlukah. Cukuplah tu. Faham yang tu, faham sendirilah. Tak nak urai panjang-panjang. Kita dilarang cenderung kepada kezaliman, kefasikan, kekufuran, apatah lagi. Tiba-tiba pergi sokong Liverpool. Ampun tuanku. Habis tu jadi wali nikah pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengah tu dah sampai tahap tahap tu dia tengok gol, serban dia gol kena TV. Dia terlupa ni serban ingat bola. Dia ambil ni serban ni baling ke TV. Anggap ingatkan tu gol. Dia punya zauk wujdan sampai taraf tu. Dia tajalli bola nama dia. Ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau kurniakan hidayah kepada kami. Jangan sampai kita buta sampai taraf tu. Itu Nabi kata apa? Hubbud dunya yu'ma wa yusam. Cinta dunia itu menyebabkan kamu buta, kamu jadi pekak. Cinta dunia tadi menyebabkan kita buta agama, pekak agama. Asalnya reti tapi buta jadi pekak. Pasal hubbu dunia tadi. Ada kata hubbu kali syai'. Engkau cintakan sesuatu itu. Yu'ma wa yusam. Kau jadi buta, kau jadi pekak badak. Jaga-jaga. Jangan kita suka sangat ke benda tu. Wala tarkanu ila tahlukah.
Jangan cenderung hatimu kepada kebinasaan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung kepada kezaliman. Ar-radu bil maksiati maksiatun, redha pada maksiat itu maksiat. Ustaz, bukankah pasukan bola sepak kotar dia masuk Piala Dunia, 10,000 orang masuk Islam? Kalau kamu boleh lagu tak apa. Kalau boleh lagu tu tak apa. Tapi jaga-jaga, jangan talbisul haqq bil batil. Ya. Jaga-jaga, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Ada satu orang dai di dunia ini, dia seru manusia masuk Islam. Ramai orang masuk Islam dengan dia. Tapi Islam Wahabi. Maka benda itu bukannya karamah, tapi istidraj sebenarnya. Jangan terkeliru. Jangan terkeliru. Lepas tu dia kena banyak doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai kita terkeliru dengan perkara yang mengelirukan. Buka surah Al-Anbiya, dia dah cerita ya tentang banyaknya perkara-perkara yang perkara-perkara kekeliruan yang akan berlaku di atas dunia ini yang kita tak tahu jawapannya. Jadi kekeliruan, duduk di dalam kekeliruan, duduk di dalam termangu-mangu, duduk dalam libang libu, tak tahu jawapan, buntu jalan Allah. Maka kita nak dapat jawapan tu, ia perlu kepada kesungguhan, ufawwidu ilallah, berserah diri kepada Allah. Dah berserah diri tu dah, nak tunggu jawapan, bukannya cepat pula tu. Makin dia menunggu, makin keluh kesah. Lah orang lain juga jadi PM. Tak apalah, dia cerita contoh. Nak cerita kata kita surah pada Allah ni bukanlah senang. Senang-senang surah pada Allah. Kau cakap boleh, kau tak kena tak apa. Kau kata orang yang kena tadi. Betul? Kau cakap senanglah Pak Ustaz. Kau tak kena. Kau kena je, tengok ini. Padan muka aku. Saya pernah kenal lagu tu. Lepas tu saya pun terfikir, betul juga, bukan senang. Tasawuf ni sebutnya senang, dapatnya Masya Allah, semata-mata kurnia Allah. Tasawuf ni sebutnya senang, reda je lah, mudah sepatah reda, dapat senang. Susah fiqah lagi. Sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Panjang tu, tapi boleh buat. Tasawuf kata khusyuk. Tapi hari ni dah. Betul. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tak ada dapat hari ni. Yang dia banyak ni apa dia? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Itu juga dapat kita ni. Betul tak? Ada hari tu orang tanya, Ustaz, kita buat satu daurah cerita tentang sembahyang khusyuk. Macam mana nak buat sembahyang khusyuk? Aku pun tak khusyuk, nak ajak apa pun. Siapa sini pernah khusyuk sembahyang? Mari kita belajar dengan dia. Khusyuk ni bukan boleh diajar. Rukun sembahyang boleh belajar, batas sembahyang boleh belajar. Khusyuk sembahyang nak ajar mana? Tapi ada dulu orang buat daurah khusyuk sembahyang. Alah, boleh ke? Kalau boleh saya pun nak pergi belajar, gigi masuk daurah balik-balik khusyuk. Allah, tak ingat lain Allah, tak jadi Allah tu. Ini cerita ni. Nak saya pun umur dah 50 lebih, tua.
tak pernah khusyuk dalam sembahyang. Senang khusyuk. Orang khusyuk dalam sembahyang ni orang wali-wali Allah. Orang kuali kawah tak ada. No? Bangun pagi kuali kawah tak ada. Allah, jauh. Ini masalah ni orang wali pun tak mengaku dia wali. Hari tu saya ingat, saya tanya Pak Cumi, lama dah, almarhum Pak Cumi. Saya pergi rumah dia, dekat rumah dia tu ada satu apa, surat khabar lama dia letak kat, dia tempel dekat rak buku dia. Surat khabar tu tulis Pak Cumik Wali. Saya tanya dia, macam mana rasa jadi wali ni Pak Cumik? Dia gelak. Tanya buat apa? Hantar aku saya wali kan? Oh dah, padang kau. Itu surat khabar tunjuk. Itulah mereka nak tulis kadang. Pandai-pandai. Dia marah. Orang wali dia tahu dia wali. Orang wali dia tahu dia wali. Orang wali ni dia mengaku diri ya. Ada yang mengaku ada tidak. Bergantung dengan dia sendiri ya. Aku suka dia. Sebab apa? Orang macam ni dia mengaku ke dia tak mengaku, dia tetap mandang Allah. Dia mengaku pun dia pandang Allah, dia tak mengaku pun dia pandang Allah. Dia sedar dia wali, dia tahu, dan dia tahu tugas dia apa. Dan dia tahu dia tu wali apa. Wali abdal ke? Kita ni wali bedal. Pantan jumpa bedal. Wali you. Bukan? Tu dia. Ada pula satu orang tu saya pernah jumpa, dia meninggal dah. Orang kata dia wali Allah juga. Ramai tutup guru pondok kata dia wali. Cerita bab wali dia tak mau dengar. Marah. Dia tak mengaku sampai mati. Tapi ada karamah dia masa dia mati. Masa hidup pun ada. Tu orang kata dia wali. Allah. Jadi kita ni dilarang menuduh seorang tu wali. Jangan tuduh-tuduh orang wali kalau kita tak tahu. Jangan. Haram, berdosa. Habis tu nak kata apa kalau tengok orang baik-baik, kita kata dia orang baik-baik sudah lah. Itulah. Kalau jumpa orang makan rasuah, diam sudah. Kita bukan polis, kita bukan SPRM. Serah pada orang yang bertugas. Baik, tak mau cerita banyak. Sebab tu kita masuk kitab kita balik. Baik, kita sebut yang sambung tadi. Dan ada kalanya imannya, ini darjah iman seseorang itu sebab syuhud akan tajalli Tuhannya. Ini selalu kita sebut. Apa maksud kata syuhud? Akan tajalli Tuhannya atas mata hatinya. Syuhud maknanya memandang. Akan tajalli, yakni akan kenyataan Tuhannya atas mata hati, yakni di dalam hatinya. Maksudnya apa dia? Hatinya sentiasa ingat kepada Allah, baik dalam jaga maupun dalam tidur, dalam duduk, dalam berdiri, dalam berjalan, dan di dalam berbaring. Itulah dia orang yang sampai darjah iman ahlul khawasul khawas. Ahlul khawasil khawas ataupun khawasul khawas, orang pilihan yang terpilih. Baik, ini selalu kita sebut dalam kitab hikam. Saya ceritalah apa dia tajalli. Apa dia tajalli? Tajalli maknanya ialah nur yang Allah masukkan
ke dalam hati seseorang salik, yang apabila nur ini masuk ke dalam hati seseorang salik itu, maka jadi hilang ingatannya kepada yang lain, melainkan hanya ingat kepada Allah. Maka tak kala itu tiada yang wujud di dalam hatinya, melainkan hanya wujud Allah. Maka jadilah ia tak kala itu fana diri dalam memandang wujud Allah. Baik, itu maksud kata tajalli. Seperti disebutkan dalam hadis, kana Allah wa la syai'un ma'ahu wa huwa al-ana kama kana alaih. Adalah Allah itu maujud dan tiada ada sertanya itu suatu. Allah Ta'ala itu maujud, tidak ada sertanya itu suatu ni. Allah itu tidak ada syirikul bari. Tidak ada suatu yang menyamai Allah, yang serupa dengan Allah pada sifatnya, pada zatnya, pada sifatnya dan pada afaalnya. Tiada ada sertanya suatu, maknanya tidak ada yang menyamai Allah itu pada zatnya, pada sifatnya dan pada afaalnya. Dan iaitu sekarang seperti barang yang ada dahulu atasnya. Maknanya Allah Ta'ala itu dulu ni begitu, sekarang pun begitu, akan datang pun begitu. Itu nisbah bahasa kita. Tapi Allah Ta'ala itu tidak melalui masa. Allah duduk, Allah itu tidak di dalam masa. Yang di dalam masa ni makhluk. Ya, sebelum ada makhluk, yang ada hanya Allah. Waktu itu tidak ada masa. Maka Allah tidak duduk di dalam masa, tidak duduk di dalam waktu. Habis itu ustaz kata waktu itu disebutkan waktu itu untuk memudahkan faham. Belum ada makhluk, Allah saja yang ada. Allah tidak duduk di dalam masa. Allah yang jadikan masa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi, dan di antara keduanya dalam 6 masa. Ini Allah Ta'ala jadikan masa. Wal asri, demi masa. Allah jadikan masa. Dan demi masa itu manusia duduk dalam kerugian. Jadi sebab apa dia kata dulu dan sekarang? Nisbah kepahaman manusia yang duduk dalam masa. Tapi hakikatnya Allah itu tidak duduk di dalam masa. Kita duduk dalam masa, kita duduk dalam alam, kita duduk dalam masa. Kita duduk di dalam qabdatullah, dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah. Ada satu lagi duduk dalam masa, dulu, kini dan selamanya. Itu pun duduk dalam masa, itu confirm. Baik, habis. Inilah yakni darjah khawasul khawas ini, orang yang syuhud tajalli Allah ini, sehingga yakni setinggi-tinggi pangkat yang di atas martabat iman
yang dinamakan khawasul khawas, iaitu martabat orang pilihan yang terpilih. Baik, kalau kita lihat dalam kitab ni, dia kata martabat iman itu ada 4. Apa dia? Iman taklid, iman ilmu, iman khawas, iman khawasul khawas. Betul? Dalam kitab yang lain dia kata ada 3. Iman taklid, iman taklid, bukan iman Allah SWT. Iman awam, iman khawas, iman khawasul khawas. Dalam Aqidatun Najin dia tulis 3. Iman orang awam, iman orang khawas, iman orang khawasul khawas. Aqidatun Najin. Dah khatam dulu bukan? Dan kita ni disebut 4. Iman taklid, iman ilmu, iman khawas, iman khawasul khawas. Kan? Dalam syarah Safinatun Najah dia tulis 5. Iman taklid, iman ilmu, iman a'yan, iman hakikat, iman hak. Mana satu betul? Semua betul. Cuma lah yang banyak tu dia hurai lebih detail. Dalam kitab saya tulis 5 juga. Iman taklid, iman ilmu, iman a'yan, iman hakikat, iman hak. Siapa iman taklid? Yang tadi sebut. Iman orang jahil, tak reti mengaji, tak nak mengaji agama. Suka duduk dalam jahil lagi. Suka karaoke dia pergi masjid. Yang kedua, iman ilmu, iaitu orang alim yang lulus fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, tapi masih lalai hati dengan Tuhan. Banyak buat taat, banyak juga buat dosa. Buat taat jatuh pula dosa. Tobat-tobat jatuh balik. Kadang-kadang ada jadi murtad pun dah, wallahu dah tak ada iman. Kadang-kadang berterusan sampai mati. Maka jadilah dia orang mati sebagai iman ilmu. Kalau dikehendaki Allah Ta'ala, dia tu dirahmati dan diberikan darjah sebab dia ada ilmu. Sebab itu kita ni jangan tinggal majlis ilmu. Mudah-mudahan mati sebagai orang yang berilmu, nanti dirahmati Allah. Yang ketiga, iman a'yan, iaitu iman orang yang sampai darjah zauq. Mereka belum wali, tetapi amalannya di akhirat nanti dia sama berat dengan amalan belah kiri. Buku dia belah kanan sama berat dengan belah kiri. Dia tetap dihisap, dia kena soal kubur, tapi dia selamat di siksa kubur. Nanti di pada mahsyar dia tetap dihisap, tapi timbangannya sama berat, maka dia digolongkan sebagai ashabul a'raf. Akhirnya dia hanya dihisap tapi tak masuk neraka. Dia berjalan meniti tiang sirat sampai masuk syurga. Ini orang solehin. Yang keempat, orang darjah khawasul khawas yang pertama. Khawasul khawas ni ada 2. Khawasul khawas yang pertama dinamakan orang muqarrabin. Jadi masuk syurga tanpa hisab. Di dalam kubur dia selamat daripada kena soal. Masuk alam barzakh, terus dibawa ke langit, direhatkan sampai yaumil qiyamah. Dan yang tertingginya khawasul khawas, darjah yang kedua, iaitu paling tinggi, iaitu darjah orang siddiqin. Orang siddiqin. Jadi orang khawasul khawas darjah pertama siddiqin. Khawasul khawas darjah kedua rendah sikit muqarrabin. Orang khawas itu darjah abrar. Orang baik-baik. Abrar ni orang soleh tapi bukan kewalian. Mereka tetap selamat, cuma dia ditanya. Mereka ni di akhirat nanti dia duduk tengok kawan dia dah jalan naik tiang sirat, dia duduk tanya lagi. Dia duduk kena tanya lagi. Maka dia gundah bulana dia sebab banyak kena tanya.
Siapa tanya banyak, barangkali banyak ambil nikmat dah. Ibaratnya kita kata, ni baik, tapi nikmat dah ambil banyak. Orang pakai kereta, hang pakai kapal terbang. Orang tak mau keramah, hang dah dapat keramah, hang sono keramat balah. Orang dapat maunah, tak mau, hang nak maunah. Lepas tu jangan kita nak kelebihan, takut banyak ambil di dunia, akhirat esok melopong. Lah taklah melopong, lambat. Tu orang soleh. Sebab tu dalam kitab tasawuf dia kata, kalau dapat benda-benda nikmat, kita minta Allah Ta'ala ambil. Kalau ianya istidraj, kalau ianya istidraj, ya Allah kau hilangkanlah ianya dari aku, takut nanti lambat masuk syurga. Dah lah tak soleh. Jadi ada juga orang soleh yang ambil banyak nikmat di dunia. Macam kisah seorang sahabat Nabi, Abdul Rahman bin Auf. Dia waliullah lah, sahabat Nabi, wali lagi. Tapi dia masuk syurga yang ke-10 daripada 10 orang sahabat. Sebab apa? Sebab dia dapat nikmat banyak kat dunia. Banyak sungguh nikmat dia. Daripada tanah Hijaz, Arab, sampai ke Andalusia. Aduh, tanah dia dulu. Harta dia banyak. Dah umur lebih banyak. Nampak? Hebatnya. Tapi tak masuk neraka. 10 ni dia jamin masuk syurga. Kita jangan diuji dengan kaya. Takut apa? Saat ni ambil calon. Dah ambil calon, tipu sultan pula. Lagi susah. Sebab sultan tu baik. Sultan tak mau pening-pening kot. Tak nak masyarakat lama-lama. Susah. Boh pia. No? Kot lah. Kita tak kasyak, kita mana tahu. Orang kata. Baik. Jadi itu dah dia pangkat-pangkat keimanan, ya. Seperti firman Allah Ta'ala, walikulli darajatun mimma amilu. Artinya, dan sabitlah bagi tiap-tiap seorang beberapa pangkatnya, yakni darjatnya. Tiap-tiap seorang tu ada darjahnya di sisi Allah. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang high class, ada yang low class. Daripada barang yang dikerjakannya, yakni daripada perkara yang diamal semasa hidup di dunia. Itu nisbah syariat. Nisbah syariat kita kata lagu tu lah, apa yang diamal itulah. Hakikatnya apa dia? Sudah ditakdirkan pada azali. Tiap-tiap seorang itu akan rezekinya, termasuklah rezeki iman. Dan lagi firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Ini surah apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Mujadalah. Telah mengangkatkan oleh Allah Ta'ala akan mereka yang percaya daripada kamu, yakni yang beriman daripada kamu, ini di antara kamu. Allah mengangkatkan darjat seseorang yang beriman itu. Dan mereka yang didatangkan ilmu itu beberapa darajatnya. Sebab tu kita jangan menghina orang menuntut ilmu. Kerana orang menuntut ilmu itu dalam Quran mengiktiraf. Ya. Orang menuntut ilmu Al-Quran mengiktiraf. Maka kita tak boleh kata mengaji tak mengaji, alim tak alim, tak tentu syurga neraka. Tak boleh. Hukum ni haram. Hukum ni adalah haram. Seolah-olah mempersendakan Quran. Quran kata ada darjat, hang kata tak tentu lagi pula.
Hang lagi pandai pada Tuhan. Hang Tuhan ke? Walaupun sungguh orang alim jadi jahat, sungguh ya, tapi jangan cakap pasal benda tu asalnya baik, dia yang salah jalan, maka cakap dia tu salah jalan sudah. Jangan kata alim ku tak tentu lagi, jangan. Melainkan dalam majlis ilmu, kerana menyampaikan kepahaman agama. Kita ni mengaji, nak menyampaikan kepahaman tak apa. Maka di luar majlis ilmu, jangan cakap mengaji pun tak mengaji, tak tentu lagi. Jubah serban je pun tak tentu lagi. Nikab tu pun tak tentu lagi. Jangan cakap, haram. Tapi ramai ni orang cakap benda ni. Pasal apa? Tak mengaji tauhid. Haram cakap lagu tu. Semayang tak tentu syurga neraka. Haram cakap lagu tu. Orang minum arak confirm masuk neraka. Itu pun tak boleh, haram. Sebab hang Tuhan kan nak mengkonfirmkan masuk neraka. Tapi kalau orang solat confirm masuk syurga, tu tak apa. Pasal apa? Pasal hadis kursi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala, inna rahmati ghulibat ghadabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Jadi kalau kita kata confirm masuk neraka, bermakna rahmat Allah tu tak lebih. Rahmat Allah tu tak melebihi murkanya. Sedangkan Allah Ta'ala tu maha mengampuni dosa orang walaupun banyak buih di laut, banyak pasir di pantai. Kamu pula kata confirm masuk neraka, bermakna menolak akan hadis kursi tadi, inna rahmati ghulibat ghadabi. Jadi cuba kita tengok, banyak orang-orang alim, walaupun mula-mula alim, lepas tu dia jahat, di hujung-hujung hidupnya dia kembali kepada Allah. Itu bermakna inna rahmati ghulibat ghadabi. Jadi orang yang ngaji agama ni, jauh mana dia pergi pun, insya-Allah hujung-hujung dia balik, dia patah balik ke jalan yang benar. Maka sebab tu jangan tinggal majlis ilmu. Ya. Jangan tinggal majlis ilmu. Baru ni saya balik ngundi, dengar cerita seorang kawan. Allah, dia ni dulu ni dia yang ajak saya ngaji pula. Lepas tu nak jadi cerita ni, saya pun masuklah pondok. Yang dia ni keluar pondok, huha. Pendek cerita sudah, huha tahu cerita apa. Dan bila jumpa saya ni, dia memang tak mau jumpa. Oh, Pak Lebai, betul jalan. Mana-mana dia tinggal jauh lah daripada asal jalan. Balik baru ni tu, dia saya nak cerita lah. Saya lagi cemburu dengan dia. Orang kata dia dah mati lah. Ya, sonok ya, dia mati dalam sujud. Mak dia mati, keluarga dia banyak meninggal, tinggal dia. Adalah adik-beradik dia lagi, seorang dua. Dia tinggalkan semua alang-alang dia tu. Kerja dia duduk di rumah, mayang. Kata dengan adik dia. Itulah kerja dia akhir-akhir ni tu. Sampailah adik dia balik, tengok dia meninggal. Dia pelik dulu tu. Siapa pun tak tahu dia meninggal. Dia bawa lagi hospital. Balik pergi hospital. Doktor kata dia ni mati dah lebih daripada 4 hari. Tapi yang pelik, tak bau bangkai. Ni orang cerita saya balik pun ada orang cerita. Umur dia lebih kurang 5-6 batu lah di rumah saya. Tua sikit pada saya. Tua sikit. Saya muda sikit. Dengar cerita lagu tu kan, kenapalah aku tak duduk tempat dia. Dia tak kahwin sampai mati. Dia duduk huyang-huyang ni. Adik dia cerita dah. Adik dia cerita kat kawan saya ni, kawan saya cerita kat saya. Ni cerita atas cerita ni.
Yang peliknya tu dia mati dalam sujud. Satu, bawa pergi hospital nak sahkan dia mati. Doktor kata dia mati lebih 4 hari tapi tak bau bangkai. Tak bau apa. Buat berdai masih lembab. Macam berpeluh. Tanda-tanda ahli syurga. Allah. Saya fikir apa dia? Berkat dulu ni dia pernah ngaji agama. Sebab tu orang pernah ngaji agama jangan kita pernah lekeh dengan dia. Ya, dia pernah ngaji agama jangan pernah lekeh, jangan marah. Lah ni dia rock ke biar ke dia lah. Bahkan ke dia ujung-ujung besok ending esok ni tak dia jadi wali kita dah tahu. Taubatnya dia terima jadi orang yang husnul khatimah. Kita ni tak tentu lagi ni. Ni saya hadap cakap ke depan pumpang pun tak tentu lagi tuan-tuan saya. Tuan-tuan tu doa saya ya. Baik, sekat itulah dulu. Kita berhenti sekat tu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa ma'rifatil 'arifin wa a'la min wasfin al-wasifina wa la yuhituna bihi ilman ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada satu soalan lupa nak baca. Satu soalan dia kata, bolehkah kita ikut solat seorang imam yang tak ngaji sifat 20? Hang tahu ke dia tak ngaji? Tahulah ustaz tu. Siapa? Dia duduk dengan saya ada kecil sampai ketua. Siapa dia? Abang saya. Kok lah kok. Dia tahu tu kok, dia tak nak pisah dengan abang dia. Tapi abang memang tak nak ngaji sebab 20. Dia tahu lah abang dia kan. Abang ikut dia jadi pak imam. Apa hukum dia? Hukumnya harus. Tidaklah haram. Sembahyang sah tak? Sah. Cumanya kalau kita pun serupa macam dia, maka itu afdal lah dia pasal dia tua pada kita. Tapi kalau kita ni ngaji dia tak, kita lah afdal ikut dia. Kalau kita ikut dia jadi makruh. Mayang sah tapi makruh. Ya. Sebab apa? Orang yang paling afdal jadi imam, yang pertamanya mesti orang yang berilmu. Orang yang alim. Dalam kitab fiqh ada tulis orang yang qari nombor 1. Lepas tu bawa alim. Pasal apa? Ni nak cerita ni. Ngaji kitab kena ngaji. Jangan baca sendiri. Kebanyakan orang ngaji sendiri, baca sendiri, faham sendiri. Ni masalah. Baik, gini nak cerita. Dalam kitab memang dia tulis nombor 1 yang paling utama jadi imam orang yang qari. Kenapa dia tak tulis yang alim? Kerana lazimnya zaman dulu orang-orang dulu dia alim, lepas tu dia jadi qari pula. Bila sebut kata qari tentu dah alim. Sebab tu dalam kitab-kitab dia tulis qari dulu. Tak macam hari ni. Macam hari ni, qarinya masya-Allah, alimnya dia ada. Maka sebab tu kita terpelengong baca kitab. Lepas tu kena ngaji. Seperti mana Nabi kata apa? Zamanku ini ramainya faqih, kurangnya qari. Akan terjadi di akhir zaman nanti ramainya qari tapi tiada faqih. Orang qari banyaknya, hafal Quran banyaknya, taranum pandai banyaknya, tapi tak ada alim. Penyakit akhir zaman. Sebab tu Tok Guru saya kata apa? Orang alim itu lebih afdal dari orang hafiz. Pasal apa? Pasal susahnya nak jadi alim daripada hafiz. Hafiz dia cuma menghafal je. Lepas tu dia pening kepala, tak larat nak ngaji dah. Tinggi hafiz tu dah sampai ketua. Kebanyakan dia tu dah sampai umur 30 tahun lupa. Tak sampai 30 tahun, baru 14 tahun, lupa dah.
Betul tak? Betul tak? Tak betul? Tak betul? Tak? Betul tak? Saya tanya betul tak? Siapa hafal Quran je? Ni tanya, saya tak hafal. Saya hafal inak taina ni. Ni tanya-tanya seorang yang tak hafal 10 juz, 25 juz, boleh kurang 3 juz. Suruh baca balik, inak taina ingat tak? Itu berapa tahun? Dah lupa dah. Belum umur 30. Belum kahwin anak 3 hari. Betul? Itu dia. Sebab tu eloklah belajar. Bukanlah mengaji hafiz tak elok. Cuma nanti dia lupa tu masalah. Dia nak ingatkan dia bukan senang dah tuha. Akhir zaman ni eloklah kita banyak mengaji agama, mengaji kitab. Mengaji kitab tu terkait lebih afdal dari menghafaz Quran di akhir zaman. Pasal apa? Hadis Nabi tadi. Nabi kata apa? Zamanku ini ramainya fakih, kurangnya qari. Akhir zaman kelak akan ramainya qari, tapi tiada fakih. Maknanya ramai orang hafal Quran, ramai orang surah sedap, tapi tidak ada fakihnya. Nah, ini pesanan untuk guru saya dulu, almarhum Tuan Guru Haji Umar Zuhdi, Pondok Lanai Kedah. Satu saya minta izin nak masuk tahfiz, dia tak bagi. Dia bacalah ayat ni. Apa baca hadis dia? Sayati zaman hafizun jahilun. Akan datang di suatu zaman orang hafiz yang jahil. Jadi bukan saya tak bagi masuk hafiz, dan bukan saya marah sekolah tahfiz, tidak. Teruskanlah hafiz tu, tapi jangan tinggal ilmu, jangan sampai jadi orang hafiz tapi jahil. Sekali dia kata saya ni duk lawan mak tahfiz pula dak ngajilah baguslah. Tapi jangan terhenti atas hafiz. Teruskan sambung ngaji ilmu sampai jadi alim lagi hafiz. Nanti hantar jadi tempat imam, saya duduk belakang jadi makmum. Begitu. Sekian dimaklumkan. Jadi kalau kita tahu orang tu tak mengaji sifat 20, apa hukum kita ikut belakang dia? Asal hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau uslub dakwah, maka itu jadi afdal. Kalau atas dasar uslub dakwah, nak bagi dia tak terasa, kata kita pandang dia rendah, barangkali dia suka mandang-mandang orang. Kan setengah orang suka menghukum-hukum orang, mengkategorikan orang. Tu sombong tu. Tu emang. Semua orang tak betul semua, dia seorang betul. Maksudnya jaga hati dia, takut dia lari daripada dakwah kita, maka kita muliakan dia, suruh dia jadi imam. Jadi atas dasar uslub dakwah tu, maka tak apalah, haruslah eloklah lagu tu. Tapi kalau sengaja nak pilih dia jadi imam besar masjid negara tu salah. Cuma pasal dia pandai baca Quran je, tak 20 macam kata, suruh jadi imam besar masjid negeri, tu salah. Kalau sekadar kita singgah-singgah masjid, suruh dia jadi imam, dia dan kita saja, antara engkau dan aku, itu tak apa. Baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.